tiada maaf bagi perasuah. Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fadzil melontarkan soalan yang perlu kita fikir dan jawab dengan jujur. Jika mereka rasuah dan dihukum dengan bukti, patutkah kita memaafkan? Mereka dipercayai merujuk pada gerombolan penyangak yang telah menjarah dana One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang ditubuhkan untuk membina negara. Faiz berkata, tidak merdeka sesebuah negara jika diwarisi hutang. Demikian penegasan beliau dalam perutusan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-65 baru-baru ini. Demikian juga penegasan rakyat Malaysia yang setiap hari bertungkus lumus mencari rezeki demi sesuap nasi untuk keluarga sambil menyerahkan amanah kepada pemimpin untuk menjaga negara. Namun apa yang dilihat, amanah dibakul sampahkan. Hutang negara kini lebih 1.36 trilion ringgit dan ia bukan satu jumlah yang kecil. Jika pengurusan kewangan negara cekap, sudah pasti rakyat dapat menikmati banyak manfaat dari sudut subsidi harga barang, perkhidmatan kesihatan yang baik dan kemudahan pendidikan yang berkesan. Malahan jurang pembangunan bandar dan luar bandar tidak tinggi dan golongan B40 yang kecil jumlahnya, kata Faiz. Namun apa yang dihadapi oleh rakyat adalah sebaliknya dan ia amat membimbangkan. Jumlah pengangguran masih tinggi dan terdapat lebih 600,000 orang kumpulan M40 yang tergelincir ke dalam golongan B40, ujarnya. Beliau juga menyoal mengapa semua ini berlaku dalam keadaan hutang negara cukup tinggi. Menurut Faiz, jika hutang dibuat untuk manfaat rakyat terbanyak, ia satu perkara yang wajar. Tetapi tidak jika apa yang berlaku adalah sebaliknya, iaitu hutang tinggi, rakyat susah. Jika disemak hutang kontingensi kerajaan dalam bentuk jaminan sudah mencecah 197.3 bilion ringgit. Hutang 1MDB pula sudah mencecah 32 bilion ringgit. Hutang ini tidak dibuat untuk manfaat projek pembangunan tetapi disakau oleh pemimpin korup MO1 dan kuncunya yang masih bebas iaitu Jolo. Sehinggakan keselamatan negara sanggup mereka gadaikan. Wang hilang kapal perang belum siap, tegasnya. Patutkah kita marah dengan apa yang berlaku? Soalnya, penjajah datang dari pelosok dunia menjarah kekayaan negara kita dulu. Kekayaan negara hari ini pula dijarah bangsa sendiri, pemimpin sendiri. Kita rakyat berhak bersuara menuntut hak kita. Fikirkan nasib generasi akan datang jika rasuah dan salah guna kuasa terus dibiarkan, bidasnya. Beliau berkata mereka yang rasuah sepatutnya berasa malu. Hidup tanpa rasuah mustahil mereka kaya raya. Seterusnya, Faiz yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir mengajak rakyat Malaysia supaya membenci rasuah dan menolak pemimpin yang rasuah. Ini kerana apa yang ditinggalkan oleh pemimpin terbabit, rasuah hanyalah hutang yang harus ditanggung oleh rakyat dan cucu cicit kita berdekat nanti. Merdeka ini menuntut kita berfikir lebih untuk membenci rasuah. Ini bukan soal politik tetapi soal hak kita sebagai rakyat. Mereka tiada beza dengan kita. Yang membezakan adalah amanah yang dipikul. Pemimpin akan terus rasuah jika rakyat terus baik, tidak bersuara, katanya. Faiz mengingatkan pemimpin rasuah hanya memikirkan nafsu tombolok mereka dan menggunakan rakyat sebagai pelindung atas sentimen perkauman. Soalan beliau tidak perlu kelulusan kedoktoran atau PhD untuk merungkainya. Jika mereka rasuah dan dihukum dengan bukti, patutkah kita memaafkan? Sedangkan hutang yang mereka tinggalkan adalah untuk dibayar oleh kerajaan. Bukankah wang kerajaan itu wang kita? Faiz menyeru supaya rakyat bangkit bersuara, merdekakan minda dan hati. Kita rakyat yang merdeka, gunakan hak demokrasi yang dinikmati setelah mencapai kemerdekaan untuk kita benar-benar membina negara ini bersama. Kemakmuran negara ini untuk kita bersama. Masa untuk memilih pemimpin yang amanah. Pada 7 Julai 2022 lalu, Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM melaporkan bahawa pengangguran pada Mei menurun kepada 637.7 ribu orang iaitu 3.9% berdasarkan survey tenaga buruh yang dilaksanakan oleh DOSM. Kadar pengangguran pada Disember 2019 iaitu di era Pakatan Harapan ialah 3.3% iaitu seramai 517,000. Maknanya keadaan ekonomi lebih baik ketika kerajaan dipegang oleh Pakatan Harapan. Kini belum apa-apa, gerombolan UMNO BN ini sudah berkira-kira. Jika kembali berkuasa, cukai barangan dan perkhidmatan GST akan dikenakan ke atas semua rakyat jelata termasuk asnaf. Kononnya GST akan menjadi kek besar untuk memulihkan ekonomi negara. Sedangkan yang mereka tinggalkan untuk rakyat hanya cebisan kek yang sebahagian besarnya dibahagi-bahagikan kepada keluarga sendiri dan kroni seperti dalam puluhan pertuduhan pecah amanah,
rasuah dan pengubahan wang haram pemimpin UMNO yang sedang dibicarakan kini. Justru kita tidak boleh memberi kemaafan kepada perasuah mahupun peluang untuk mereka kembali berkuasa dan memiskinkan rakyat dan negara. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.